Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertama dan utamanya bersyukurlah kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih lagi memberi peluang dan ruang kepada kita bersama dapat kita berada di dalam bulan Ramadan yang pada ketika dan saat ni orang panggil berapa belah dah? 17 ni dah, 17 Ramadan. Dah ada masa waktu yang sama juga berapa ramai dah saudara, sahabat, kaum kerabat, ahli keluarga, jiran terdekat dan sekeliling kita telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada kita. Maka kita yang masih diberi peluang dan ruang ni, rugi benarlah kita sekiranya kita tidak mengambil, memenuhi dan menepati apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di dalam bulan Ramadan. Terlebih dahulu saya mengucap jazakumullah khairan katsiran, terutamanya kepada pengurusan masjid lah, pengurusi ahli kuasa dan seluruh ahli jemaah yang peka dan juga mengamati, terutamanya majlis dan program ilmu lah terutamanya. Dan tak lupa juga kepada Al-Fadhi yang berbahagia, Sahibus Sama'ah Fadilah yang berada dalam majlis ni, ustaz-ustazah dan seluruhlah hadirin hadirat muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan sedikit kepahaman dan taufik hidayah yang Allah Subhanahu wa taala beri dan kurniakan khususnya kepada saya untuk nak qasi tak qasilah, moga orang lebih tahu dan arif lagi dah. Panggil pendahulu kata untuk sama-sama kita membuat perhisaban dan perhitungan bagi diri kita semualah dengan masa dan waktu yang berbaki, terutamanya umur kita. Dan umur kita yang berbaki ni, walaupun apa keadaan dan suasana pun, kita kena ingati dan sedari bahawa nak banding hari ni pagi ni dengan pagi kemarin, dekat hari ni dah, dekat pagi ni dah dengan mati. Nah, tapi kita dah berasa jauh macam. Nah, dia berasa jauh macam. Walaupun umur kita maaflah, jangan terasa hati. Warna dah kita pun kalau umur panjang gitu juga. Nah, ada 60 lebih tapi segar lagi. Nah, segar lagi. Berasa lama lagi tu. Nah, tapi orang mati tu kemarin umur 25, umur 30, nah, umur 40, kita 60. Nah, tapi berasa gagah kita dengan dia. Nah, dalil bukti sebagaimana apa yang berlaku dan dilakukan oleh kita sabar hari demi hari, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, dan terutamanya Ramadan yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Ta'ala. Ada lagi dengan kecek, tak apalah tak ada tahun ni, tahun depan. Nah, tu noyak ke tahun depan. Betul, tak apalah umur muda tu, tak apa, sebab mati ni tak ada siapa yang tahu. Dan setakat ni pun bagaimana yang disebut oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dibahas oleh ulama rahimahullah ta'ala, ia tak boleh tarikh. Ia tak boleh tarikh. Dan mati ni juga ia tak ada syarat dia. Sebab tu adalah. Sebab ni kalau kita nak cerita panjang cerita, kalau disebut dalam kitab Daqaiqul Akhbar, orang panggil apabila Allah Ta'ala jadi Israel, tugas tanggungjawab suruh ambil nyawa. Kalau kita kecek lorak bahasa kampung kita, tabik tak si.
Lari Israel. Ya Allah, mui tanggungjawab kat aku ni paling berat. Tak ada dah, kaki orang duk supah maki amu kat aku. Tapi apa yang dikehendaki dan dinyata oleh Allah Ta'ala, tengok sampai hari ni ada resum. Apabila berlaku mati, ada resum. Hoduk kena supah, dia balari, dia babah, dia bamutu. Pakau JKA kena supah. Mana? Pasal JKA tahu ti mahal dah. Kerja tu dah bukan niat kita gitu dah. JKA ni tahu ti wak pelajar lagu ni sini wak yutung. Ada. Israel mereka mau. Ada supah dia. Ada kata uduh dia tahu. Sebab apa? Sebab Allah Taala sebut kepada Israel, dia kata ya Israel, muda sabimbe, aku wak mati ni dah. Bukan kerana mu, ada sebab dia. Sebab dia. Sebab sakit, sebab aksiden, sebab jatuh, sebab ubah depan tangga. Gak kalau kita kata gak lo ni ramai duk ubah le bilik air mati ya. Dah menasabah ubah le bilik air sampai mati. Dia mau jatuh atau bau tak mati orang panggil. Ngau tengok kobah. Orang panggil dak patah tu le rusuk dak mati. Mu boleh jambe tak ada tiga mana mati. Tapi nak yak gitu. Tak kena waktu ke pun kena marah juga. Apa pasal tu ke tak reti ni kata dak jangan waktu lebih tinggi macam. Tukar kena marah. Dia juga cari tukar. Inilah keadaan dan suasana. Dia juga kita difahamkan pada pagi yang penuh keberkatan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala ni juga orang panggil sempena nuzul Quran. Turunnya Al-Quranul Karim, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi orang panggil sebagaimana hak kita duk minta sama tu lah. Allahumma ja'al Qur'ana lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Hak ni budak pasti lagi. Jak pasti lagi duk baca. Ya jadi tua je pakai lara dengan gitu. Wa fi qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'an warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Ni doa kita. Tapi buat dah. Jadi insya-Allah lah sedikit sebanyak sempena orang panggil nuzul Quran ataupun turunnya Al-Quranul Karim sebagai panduan, pengajaran, peringatan, seterusnya perlembagaan bagi seluruh kehidupan kita. Start ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau kita nak bicara, nak cari pakar dia lah. Tak kita nak tidak pakar ni sedikit sebanyak insya-Allah untuk perkongsian dan panduan untuk kita mendalami dan juga menghayati lebih dalam dan lebih jauh lagi, maka dia ada jalan dan cara dia. Mana kena cari pakar dia lah, pakar dia. Jadi dengan qadar apa yang ada pada kita, di antaranya Quran ni bukan setakat menjadi alat bacaan. Jangan kita jadi sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat dan sebutkan kepada kita dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanu la yabqa minad dinu illa ismuh, la yabqa minal islamu illa ismuh, la yabqa minad dinu illa rasmuh, la yabqa minal qur'an illa darsuh, wa asharru ahlu zalika zamanu ulama'uhum minhum takhrujul fitnah wa ilaihi ta'ud wa ya'muruna masajidahum wa hiya kharabum an zikrillah wa haula'i alamatil qiyamah atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Dailami. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita dengan sabdanya yang bermaksud, akan datang tiba jumpa dengan manusia ni
satu zaman satu masa, yang mana pada zaman dan masa tu Nabi sebut tidak akan tinggal daripada Islam malaikat nama saja Islam. Nah, kalau kita cakap bahasa mudah, kalau nama Muhammad kita ni, terutamanya orang Melayu ni, dah sebut Muhammad bin Abdullah, nah, kerakyatan Malaysia, bangsa Melayu secara 1000%-nya beragama Islam. Dah, walaupun lah ni ramai dah, hak daftar Kristian, Buddha macam-macam, wal'ayazabillah lah. Dah, no ayatnya setakat ni boleh kata lagi dah, Melayu Islam. Nah, tapi walaupun dia orang Islam, nah, dia tak faham kenapa dia Islam. Nah, dia dah tahu no amal lagu mana Islam. Contoh kita tak pergi jauh-jauh lah. Nah, kalau orang panggil jauh sikit dah, pun kita pergi pasar Ramadan lah ni dah. Pasar Ramadan kita gila. Nah, nak rayaknya Islam. Hak dia faham dah. Ada lagi anak kita hak tino-tino pergi pasar Ramadan pakai baju lengan pendek. Betul? Kita nak katakan. Anak siapa? Anak mama. Pok lah, pok in, orang panggil ni bidah timur. Benar. Lepas tu agama. Lepas tu lagu mana hukum katakan? Boleh ke? Ni masalah. No. Lepas tu kalau kita nak dekat lagi, orang kita duduk sama semaya. No. Semaya tu ada saya tengok dah. Hari ni pun tak kira bila lah. Dia sampai ya. Hak rapat molek. Yang kedua tu kau jaga paksa. Lepas tu. Nah, Haji tengok ulama bicara lagu mana. Nah, untuk nak mendapat dan memperoleh padilat ganjaran, nak lagu mana? Nah, tapi yang maya maksud juga. Sudah juga. Nah, benda Islam, benda simple je, mudah je, tapi tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, terutamanya apa yang tercatat di dalam Al-Quran. Dia Quran juga yang menjadi panduan dan pengajaran. Nah, ma'alah, bukan kita nak kata kau orang, kita sendiri lagu tu. Nah, ayatnya apabila benda ni berlaku atas kita, ya secara automatik kita ni tak termasuk dalam orang yang beramal dengan Al-Quran. Nah, pada apabila tidak beramal dengan Al-Quran, bukan setakat tidak beramal, lawan pula. Nah, lawan pula. Jangan bakar kat baju lagu ni. Bapa tak lihat. Mana? Siapa dia? Anak kita. Bini kita. Mana? Dalam rumah tangga kita. Mana? Dia panggil secara tidak langsung. Mana? Lepas tu kita nak katakan Noah lagu mana? Mana? Inilah peringatan demi peringatan, pengajaran demi pengajaran. Dia juga apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam syariat ataupun agama Islam yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak ada alasan, tak ada hujah. No. Dia tak ada bukti untuk kita menjauhi, menyeleweng dan tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mau tak mau, dengan kehendak ataupun tidak, kena jadi kehendak, kena mau. Waktu kau panggil dia, tak boleh dapat, tidak dapat tidak. Mu tak boleh lari, mu tak boleh undur, mu tak boleh gustai. Lagu mana-mana pun mu kena lalu, mu kena tepuhi, mu kena turuti, dan mu kena taati apa yang dikehendaki dan ditentu oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyalahi, tidak menyamai, menepati, kita lah. Nah, lah ni apabila kita kecek, kita tak nampak kita nampak orang tu. Nah, apabila kita sebut, tak nampak kita.
Tak nampak keluarga kita, tak nampak anak bini kita. Nah, nampak anak bini orang, nampak orang lain. Nah, sebagaimana kata pepatah, nah, kumis berlaut kita nampak, gajah depan mata tak nampak. Nah, kalau kita yang ada semua ni di dalam majlis ilmu, di dalam masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala ni, paling kurang ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita pakai jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pana jaga lagu mana? Taat, ikut, turut, menepati, biar kena dengan garis panduan pengajaran peringatan demi peringatan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di imma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Nak tanah pun kena ikut. Nak tak sibuk nanu orang panggil dia. Tak ada. Dia kata jangan pada bahasa, bukan bahasa. Nah, contoh saya nak sebut dah. Contoh nak sebut dah. Apa kita lah ni dah. Piti banyak. Akta banyak. Nah. Boleh kata ke besuk ni separuh besuk akta kita. Dah. Pati cuba kita pergi beli kereta nak tahu. Nah. Kita pergi beli kereta. Nah. Kita tak beli naik orang sedap biti tak habis, minyak tak payah bubuh, rotek tak payah bayar, tayar tak payah kira. Nah, nak unggah ke mana tepuh kau ikut dia, buat dia, tapi kita tak payah baki. Nah, tengah kita beli nak tahu. Nah, apabila kita beli, mu nak kata saya, mu mau tak mau, wajib mu kena bayar rotek, wajib mu kena ada lesen. Ikut aku, kata aku, biti aku, boleh kata gitu. Boleh kita kecek gitu, jebang ngaji biji. Cik, warna kutek tak ada ni. Ikut kawan, kata kawan beli. Dia mau tak bisa apa. Kau dia kata, gian lagu tu tak? Tak ada, tak boleh. Ke mana-mana pun kena ikut. Mu kena buat. Tak payah pun dia kena ikut saya dia. Gapa dia, aksesori ataupun perhiasan mu nak ia pun kena ikut cara dia. Tak boleh menuak panamu, panah dia lah ni, payah ni dah, buat bumbung, kerak bumbung, tak boleh. Tak boleh, dia ada peraturan ikatan dia, memang gitu dah. Lebih-lebih lagi kita dengan agama Islam, agama kita. Janganlah kita yang mengaku Islam, tak tahu apa Islam. Terutamanya kalau bak kita bicara ni, kalau bicara cara detik, dengan masa rikah dan sikap ni dah. Di antaranya rukun iman, ada nekara yang pertamanya percaya pada Allah, Rasul, kitab, patahnya kitab, ada berapa bukti tak tahu juga. Mana? Kitab yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Berapa buah? Mana? 140 buah. Pas 140 tak jumpa juga nak cari mari ahli mana duk mana. Ana. Nu cukup 140 buah. Ana. Dia kita ni juga di antaranya sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kita diturun di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan belakang. Ana. Injil, Zabur, Taurat, Al-Furqan ataupun Al-Quran, dan juga misaf-misaf yang ini yang bentuk hilayat kepada Nabi Syekh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Mananya dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turun. Tapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun bulan Ramadan dari itu lagi ada siapa ni, tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala beri khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sebagaimana dia sebut dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diperdu ke atas kamu puasa. Sebagaimana diperdu diwajibkan kepada orang ataupun nabi dan rasul umat yang dulu daripadamu. Tapi umat dulu puasa bukan bulan Ramadan. Tapi umat Nabi Muhammad
khusus bagaimana yang disebut oleh mufassirin dan orang pentafsir Al-Quran ialah khusus bulan Ramadan sebulan ya. Ini kalau kita nak bicara panjang, sebab apa Allah Ta'ala wi Ramadan kepada Nabi kita? Sebab apa bulan Ramadan? Dia dalam bulan Ramadan ni umat Nabi kita je. Gapo yang ada dalam bulan Ramadan tak ada pada bulan lain. Dia apa yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita dan umatnya tak ada pada umat dan Nabi yang dulu. Di antara sebab dan musababnya ialah kerana umat dulu jamin umat Nabi dulu ada umat Nabi dulu 100-200 tahun umur main ni, 1000 tahun 900 tahun 1000 lebih umur. Padahal dia 1000 lebih kita 60 tu nak dah sejik tak boleh mari dah nak pergi pun masjid tak ada tangga dah, nak naik tak boleh dah, tak lelah 30 tangga pun tak ada siapa naik. Ada umur berapa? 60. Gadis umur 1000 kalau semaya sama banyak dia dengan kita. Semaya sama sekali orang panggil dia 1000 kali, kita 60 kali. Banyak dia tapi apa yang dijanji oleh Allah maaf fi Ramadan, barang yang ada dalam bulan Ramadan sehingga ke Nabi sebut lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kullu sanah Ramadan. Jika sekiranya umat aku ni tahu gapo yang ada dalam bulan Ramadan ni, yang aku cadar kepada umat aku ni, Nabi sebut ya Allah Ta'ala cadar pada umat aku ni, dia kata nascaya umat aku ni bercita-cita, dia bermohon dengan Allah Ta'ala supaya Tuhan jadi sepanjang tahun Ramadan berlaku. Sedap mulut panjang tahun. Hak ni pun pahit mulut baru 17 hari. Letih dah. Kita letih dah baru 17 hari. Nabi pergi, hak paling mahal lah. Bukan kata hak lain tak penat-penat berlaku dah. Terutamanya berlaku peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Bila? Dia berlaku pergi dalam bulan Syawal. Tapi Nabi gali parik bulan Ramadan. Gali parik bulan Ramadan. Luah mana pagi? Luah kata setengahnya 40 setengah. 40 setengah nak sini kau ni orang tin tu. Lepas tu pula dalamnya setara mana dalam? Sekiranya kuda jatuh dalam lepas naik talpah. Kuda haji lepas tinggi tu. Talpah. Pakai gali. Kita terawih pun tak ada. Sini buat apa terawih? Lapar kau? Tak ada dah kita. Tak ada 20 habis bakar dah kali kita tu. Kalau ada pun Masjid Adori, kalau ada pun Masjid Nasaruddin tu. 20 ni nak habis bakar dah kali. Takut sikit lagi ada. Jaga dah. Kau tinggal buta kita-ki dah. Anak cucu nak habis dah. Lapar pun mengaku. Timnya nak habis surah baru bangun mengaku. Lapar je. Bukan 20. Lepas tu gapo kita nak andah dengan gapo? Kita nak jaga atas gapo kita? Sebab apa? Dalam bulan Ramadan ni banyaklah kita nak sebut doa mustajab, dosa diampunkan. Cuma tinggal lagi kita tidak minta dan tidak taubat je orang panggil. Pintu surga dibuka seluas-luasnya. Minta lah mu nak minta masuk surga mana pun. Pintu neraka dikoci serapak-rapaknya. Wih kepada siapa? Umat Muhammad. Lepas tu diganda-ganda. Siapa 700 kali ganda. Contohnya di antaranya Nabi sebut apa yang ada dalam bulan Ramadan. Di antaranya man hadara. Nabi sebut dalam hadis dia. Man hadara majlisal ilmi. Bagi siapa yang hadir akan majlis ilmu. Bukan tengok WhatsApp, bukan tengok YouTube, bukan tengok live. Hadir pergi. Tengok live ni biar tak kati je. Mana ai tengok orang ngajah malam kata tadi kata kuliah subuh kau tengok. Live kan ni.
tuai negara telefon hidup jalan ada. Nabi sebut man hadara, siapa dia hadir, gi orang panggil dia. Gi mana? Majlis ilmu. Bila gi? Fi Ramadan. Nabi sebut direct. Kan? Hanya ayat bulan Ramadan ni dah. Mugi majlis ilmu dalam bulan Ramadan. Kan? Tapi kalau kita duk tengok, kan? Bab ilmu ni kalau kira tengok tu, nah, mana ada orang ngajar ni? Ada dah. Ni Allah orang jatuh kan dah. Tapi maaf lah bukan nak sebut dia dah. Ni benar orang tino. Orang jatuh apa kita ni lah Allah. Kalau ulama buat kajian agak di antaranya nyanyo kita nyanyo. Dak nyanyo. Dia kata lagu mana? Kalau dia ambil umur kita ni ni 70 dia kata dah. 70. Dia kira start mula beranak siapa umur 70 lah dia kira. Nah. Dia panggil kita tidur wajib. Berapa jam lagi? Hari malam. Tidur wajib. Kalau pergi jumpa doktor penipal anyu dia kata awak ni kurang tidur. Orang kurang ngerti doktor kata pukul 3 pukul 4 baru tidur. Dia kata awak paling kurang kena 7 jam 8 jam tidur. Nah, wajib. Enggak kita bulan Ramadan ni mana banyak wajib dengan sunat. Kita yang tanya orang. Mana? Banyak kelip ni kelip tak ada kerja tidur ni. No. Ada lah nyapu pergi bertiga lakar depan tangga lepas tu klik mana ngaji kena dua muka ngatur atas tidur bangun muka sebelah ngayak-ngayak nak makan nasi tak boleh berapa tidur pula klik pahal dia main tau enggak usah Ramadan tak buka lagi tidur pula dia buat kaji kita tidur ambil umur 1 hari siapa umur 70 tahun tidur 8 jam sehari kita tidur 8 jam dengan umur dengan waktu masa 8 jam kita tidur dia panggil dia tolak lah siapa kita ni umur 70 tolak 15 jadinya berapa 55 ada 55 tinggal ada dia masa umur 55 tahun ni lah kita ditaklis syarung kita kena buat wajib kita kena buat ibadat mai dah dia kata dia buat kaji start 1 hari bulan mau beranak umur 70 tahun ni mung tidur saja 22 tahun lebih mung tidur dia buat kira ada 22 tahun tidur no. Pada 22 tolak 55 berapa 22 tolak 55 33 lepas tu kerja apa je kerja apa je lagi dah kira boleh puasa ni banyak tidur kita kerja apa je lagi 15 tahun umur 15 siapa 70 mungkin kerja saja 15 tahun lepas tu ada mu takut je ke mau pamak ada musim-musim berapa je lagi tak ada kerja naik motor puas dia duduk negara kan anak lerak ko orang pergi ko pada luar pergi ko motong klik apa panggil dah berapa jam hak ni sejam pasal Ramadan 2 jam hak ni 3 jam dia muak ibadat bila mana ibadatmu di mana no ayahnya umur 70 tahun tak sampai 2 tahun kita buat amal ibadat secara penuh tapi Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita man hadara majlisal ilm bagi siapa yang hadir majlis ilmu gak kita sekon hadir mari kita lagi klik lagi nak pergi cari ngajar ilmu wujud mari tangga kita klik lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mari jangan tengok live kau patut sawat live hari ni biar mari tengok rumah mari duduk cakap dalam majlis ilmu orang ni Nabi kata kutibalahu ditulis baginya bi kulli qarami orang majlis ilmu dah kataballahu lahu telah menulis oleh Allah Subhanahu wa taala baginya bagi siapa dia
bagi orang pergi majlis ilmu tadi, dia pergi ngagau dia bikulli qadamin, setiap langkah dia jalan, setiap tapak kaki dia. Biar dia pergi dengan kereta pun dengan mutung, kalau nak tak jalan dah. So kena pergi kat ngajar. Kita bangun ke sahur tadi, anak tak klik lagi, tidur musang dia tengok mutu tak ada. Tak mari dah mai subuh. Orang tak ada lagi tadi. Alah budak ngawak lagi mutu. Rumah dia ke sejik tu ya. Tak ada mutu tak mari, tak jalan kaki. Nak berak kita, bukan kata orang kita berak jadi. Oh ya Allah jadi kau buat. Orang zaman dulu tengah pelita sarai aja ramai. Salah musim mampu. Jalan pulak kuda legok. Bukan tak minyak tak pula ni. No, dah selup lagi jalan kaki ayah. No. Gi saja. No. Kita tak mari dah. Allah Taala tulis bagi dia setiap langkah dia jalan ibadat sana. No. Selangkah dia jalan ibadat setahun. Noyak nak bila kau untuk bulan Ramadan ya. Habis bulan Ramadan ni tak ada dah. Mula saya cari gimana betul dah pada tu. Nah, kalau ibadat kata lagu mana dah? Ni sebab kalau kita kerja lah. Dah. Ini banyak mau kerja kajian mungkin dah. Tak kira lah dia mau jadi cikgu ke apa ke dah. Sahabat dia mari kerja tak klik buka bahasa sekolah hari ni dah. Aku wi bonus tahun. Lagu mana nak tanya? Klik kodok nak tanya. Nah. Rela lah telefon bini pergi beli nuh nak abak akak ikan puci ayam goreng nak apa nak buka bahasa sekolah nak klik ni bonus tahun. Nah. Bonus tahun kalau orang panggil majikan ataupun kerja umum lagu mana kita ai duk rasa kering sejik tak percaya terang. Nah. Atau pergi Jepun apa nama tinggi dah. Cuak kali kata nak tengok. Nah. Kerja sekolah masuk buku 8 klik bagi esok aku bonus tahun nak kata wajib malang dia bahasa apa wajib ada dak balik ada. Tapi kalau kita mari semaya jemaah majlis ilmu apa tak apalah mari dah tapi jenera pun ada kau ingat ya pergi tidur boleh nak tidur jenera boleh ada jenera tapi tak apa tu sini boleh pahala dah pahala boleh walaupun jenera dia bukan setakat tu saja Nabi sebut untuk bulan Ramadan ni dia kata orang ni orang hoki tadi tu bukan setakat boleh setiap langkah dia jalan seumpama ibadat setahun orang ni juga Nabi kata wa yakunu dan adalah ia orang ni hoki tadi ma'i yang Nabi kata bersama-sama dengan aku duduk sekali dengan aku duduk mana tahtal arsy di bawah bayangan aras di hari akhirat nanti. Nah. Nabi kata orang ni duduk sekali ngaku di bawah arah, bawah bayangan arah. Bayangan arah ni apa dia? Gini dah kalau kita nak sebut, makna nak banding tak sama. Akhirat ni dah. Walaupun kita mikir serupa ibarat tadi dah. Nabi sebut mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Nikmat akan tuas dia kepada orang yang beriman di hari akhirat nanti. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati kita tak pernah selitah sepanjang hidup kita sampai mati. Ada. Cuma kita nak bayar tasawuf bayangnya itu boleh lah. Ada. Tapi nak sama lebih lagi. Sebab di pada masyarakat nanti tari sampai jeka atas kepala. Dia jauh dekat tu atas amalan masing-masing. Lalu Nabi kata orang ni hoki majlis ilmu ni dah bersama-sama dengan aku bila duduk di bawah aras bayangi arah ni sebab kita lah ni dah nak jemera tembok tu je duduk cacebi tembok kaki limu tunggu orang panggil tunggu nak tak ada kereta nak litah ni dah tengah panas ceng nak celik mata pun tak boleh dah kalau kita duduk situ dah kalau marilah bayangi awal teduh dah lagu mana kita suka. Lepas tu pada masyarakat saya lagi nafsi tak cara dah kanak bini lah khuana tak tahu dah. Ustaz tu guru sejik tu email tu bila tak lah khuana dah. Kita bawa diri masing-masing dengan banah, dengan seksa, dengan kepedihan, dengan kesusahan, dengan keresahan, dengan kesenangan, kesukaan, kedukaan. Kita sendiri yang tanggung. Lalu Nabi kata pada bulan Ramadan orang ni dia pergi majlis ilmu mana panggil Nabi panggil saya lagi mari duduk dengan aku ni bawa bayang
Tapi tak hari macam tak juga. Nah. Tak juga. Ani nak sebutnya sebagaimana hadis saya baca depan tadi, la yabqa minal Islam illa ismu. Tak ketinggal daripada Islam malaikat nama dia. Nama je Islam. Kalau Nabi sebut dalam hadis yang lain, dia kata abaukum khairum min abnaikum. Nasbah panjanglah hadis depan lagi dah. Sama dengan ayat Allah Taala, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amrikum wa ulil amri minkum tu, taat pada Allah dan Rasul. Dia apa nama ni? Bukan ayat tu. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua ibu bapa mu kena buat baik. Di antara dia sebut, di antaranya yang Nabi sebut ingat kepada kita supaya kita buat baik dengan kedua ibu bapa. Sebab apa? Sebab apa yang dijanji oleh Allah, apa yang dijanji oleh Rasul dengan ganjaran fadilat, terutamanya sebagaimana ustaz-ustaz lain kaya kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Di antaranya Nabi sebut secara direktnya, walaupun janji akui bertimbung-timbung, bertubi-tubi dengan peringatan demi peringatan, penghayatan demi penghayatan, pengetahuan demi pengetahuan, tapi bagi orang tiga ni meminta tak mana pun aku tak akan bui. Nabi kata, aku tak akan bui. Siapa dia? Yang pertamanya qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim. Orang yang memutus silaturahim, adik-beradik bala tak tegar, tak gimana lu. Bala. Orang yang memutus silaturahim. Banyaklah kalau kita bicara panjang dah. Tanyalah ustaz kita, di antara silaturahim ni, di antaranya yang pertama kaum kerabat. Lepas tu dia kaum kerabat ni dia masuk juga orang panggil tua tu biasa supaya juga. Tak balah ngayuh balah dengan tua. Cuba kau. Memutus silaturahim. Hak jadi batu api, tak batu api, banyaklah kita nak sebut benda agama dalam bulan Ramadan ni. Ya Allah Taala janji Ibu nak beri pada kita, terutamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Amal pendek kalau banding dengan amalan ketaatan kepatuhan yang dikerja dan dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total ataupun secara penuhnya, nak banding dengan umat orang yang dahulu daripada ni, nak kayaknya lebih jauh. Orang panggil jauh langit dengan bumi. Orang dulu amal panjang, banyaklah amalan dia. Kita ni amal pendek. 40, 50, 60 tu pun mari jaga-jaga dah sejik. Hak ni sakit orang, ada nak perut, hak ni salah makan macam-macam tu. Sebab apa? Benda ni supaya menjadi ingatan, panduan dan penghayatan kepada kita dengan umur yang berbaki ni, orang panggil kita rebuhlah gapo yang ada dalam bulan Ramadan yang Allah Ta'ala janji kepada kita. Jangan kita yang pertama sekali ni orang panggil qati'ur rahim, putus silaturahim, tak tegur siapa. Sama ada seagama dengan kita kau, orang panggil dengan sebab nyusu, tapi nyusu tak ada dah kali ni dah. Tak ada dah orang nyusu ni dah. Tapi hukum tak apalah, menengah bab nyusu kau dengan sebab kita nikah kahwin kau, dia panggil mubasyarah, maknanya sebab kita mengambil di antara satu sama lain. Dia juga dengan jiran kita, dengan saing sahabat anak kita, ya ada pertalian berlaku. Ini hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ialah mudminul khamra, orang yang mengkali minum hak mabuk. Dia mabuk 24 jam. Hak ni mari bulan Ramadan, Lailatul Qadar pun tak terima dia. Taubatlah, taubat orang panggil dia. Kena taubat tak ada masalah. Jangan kita jangan putus asa. Ingat kita cerita dulu hak orang taubat ni. Tak putus asa. Di antaranya kita ulang balik sebagaimana hak kita kata taubat dengan dosa ni, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabai mencuaikan kita. Di antaranya kalau kita sebut dulu dah, ada seorang lelaki nak sebutnya sebagai ingatan pada kita. Kita rasa tak ada orang pada luar ni jahat seperti dia.
Nah, dia ni jahat setara mana sehingga orang kampung tak aku dia. Orang kampung tak aku dia. Nah, mana setelah nak royak jahat dia ada dia belaka. Setelah mana dia mati, dia tak ada anak, dia sekelamin. Nah, apabila dia mati, nah, lalulah orang bini dia datuk lelaki mati pergi jumpa dengan tu email tu ngulu. Mana? Bukan orang nak pergi tengok. Sehingga ke apabila tahu dia mati, tu email dengan tu ngulu ni musuh nuak gana ni. Nah. Wak jadi keputusan orang kampungnya, mu kena pergi royak tu ngulu kau bini dia tu. Apa? Mu royak bukan setakat aku tak si cara, aku tak si tengok tanah kubur tu lelaki mu ada duduk pada luar. Ada orang pada luar orang kecek gitu. Nuak aja. Dia ni lepas tengok tu jahat. Mana? Tapi nak ayat taubat ni tu hakimu. Mana? Jahat dia lepas tengok tu. Tapi awak baik orang tak tahu. Mana? Nak ayat cerita dia nya pada satu hari, harilah kehidupan dia, harilah kehidupan dia. Mana? Hari hujung kehidupan orang panggil dia. Bini dia keju. Apa? Ada seorang budak lalu depan rumah dia panggil. Dia panggil budak tu bini dia lurus dada. Bapa lurus dada. Baloh anak siapa dia pula. Baloh ini baloh. Nak royak jahat tak jahat dia. Siapa setengah tu bini dia ni. Hai baloh ngat apa ni? Nak mungkin dia panggil nak suruh beli gapo kedai anak dia, budak ni tak pergi dia sekeh baloh. Nak royak jahat tak jahat dia. Dia panggil budak lalu tu, dia lurus bini dia lurus dada. Dah sudah. Sudah anak tak apa baloh pula dia. Budak tu siapa dekat, dia tok tangan atas baloh. Dah, dia tanya budak tu, makan dah? Dah. Dia bangun, pergi dapur, dia ambil air dengan roti, dia suap budak tu sampai kenyang. Lepas budak tu kenyang, nak lagi dah. Terik perut dah. Budak tu pergi, bini dia tanya, siapa dia abang? Dia kata anak yatim piatu di ujung kampung ni. Orang jahat dia tahu belakang. Pas keluar bejaga rumah orang dia tahu. Nak royak kerja dia dah. Dia kata anak yatim piatu di ujung kampung. Nak royaknya dia pergi makan anak yatim piatu. Pas malam kagak itulah semaya yang pertama dia. Lepas mana dia tidur dah. Lepas dia tidur, bini dia khabar bunyi orang jeri. Bunyi orang jeri. Bini dia tak tengok tu lelaki tak ada. Tengok tu lelaki dia duduk atas jadah. Dah. Jeri. Tangis dengan Allah Ta'ala, basah baju-baju. Ya taubat. Dah. Tak apalah bini pun alhamdulillah dah tu lelaki taubat. Dah. Lepas dia taubat, semaya taubat, masuk waktu subuh. Lepas dia semaya subuh, sujud yang akhir dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam sujud. Dia ni cerita dia ni dah. Nak ayatnya kebajikan dia buat hak awal dan akhir, wi makan anak yatim, semaya taubat, semaya tubuh dah. Semaya yang pertama dia semaya atas dunia dia. Ada. Lalu mati. Apabila mati, bini dia pergi jumpa orang kampung ngatuk ngulung ngatuk ime. Dia kata aku malah cara. Bukan aku setakat malah cara. Aku dah saya tengok kubur tu lakimu ada tak di pada luar. Bini dia ni nak royaknya muka tak ada orang colek-colek ke apa, tak ada dah. Dia pergi jumpa orang kampung. Kalau sini kat minta kelepohnya lah. Tak kelepohnya ataupun pinih orang panggil dak. Buat nak erek tu laki dia. Dia pergi minta kelepoh tamat. Dia pergi minta kelepah tamah dengan orang kampung tu. Apa? Dia nak bukuh tu lelaki dia. Nak bukuh tu lelaki dia ni, dia nak tarik ya. Nak tarik guna akal tak ada. Nak tarik waktu bik ni. Kampung sebagai jetih ni. Nah, duduk sini pun dekat jauh kat lo juga nak erek orang panggil dah. Dia pun ambil orang tu berwirah daun tamah, dia pun bukuh tu lelaki dia dengan kelepah tamah. Dak, dia tarik tu lelaki dia wakil ya. Dah. Tunggu kau gelak tak ada orang nak urus dah. Baru kamu kata aku tadi tengok tanah kubur tu lelaki mu ada sini. Ada. Lalu dia pun tarik waktu bik. Siapalah kat kapil lain tadi gelak. Muka lapu-lapu jalan tak ada dah. Dia pakai duduk situ. Kalau situ dulu orang panggil ada pohon kelapa ya ada. Kita pun tak ada ingat situ. Dah. Di kapil lain tu. Orang tua ada ingat dah. Tak ada pohon kelapa ya situ. Tu kapil lain masjid kayu. Cerita orang lama. Orang lama dah. Orang lama dulu wakah tiga amah budak lain tak jumpa cari dah. Kau orang pun tak jumpa. Kisah dia kau jauh. Mana? Biarlah cerita dia dah. Siapa situ gelap? Duduk situ tunggu cerah esok pula. Mana? Rekannya cerita ada seorang orang yang soleh sebelah kampung sebelah tu sebagai jetis tu dah. Malam tu tidur mimpi. Mimpi lagu mana? Orang mai gerak dia. Hei, bangun. Mugi kat trafik light tu. Dah. Dia kayak gitu ni cerita baru dah ni dah. Bukan rekod dah ni. Cerita dia pergi sapa sempadan tu ada sepokok tamar, dia duduk nyandar situ tadi gelak dah tunggu esok pula. Ada.
Kalau kita cerita kat kita kat dunia dah ada tapi lain tu dah. Orang sana nu mimpi dia kata, bangun. Mugi kat tapi lain tu, mu tengok ada seorang orang mati tu, mu ambil mu urus. Itu mayat aulia illah dia panggil. Dalam mimpi tu sebut. Dia kata jolok kau ni. Tidur, mimpi pula. Tidur, mimpi pula. Kali yang ketiga dia mimpi, dia habis bangun dia pergi. Dia pergi tengok ada sengati orang mati di situ. Dia pun tanya lagu mana ni? Dia pun cerita gini. Tak ada gapo lah. Dia pun ambil, dia pun mandi, dia kapal, dia semayat, dia tanya. Nak ayatnya Allah iktiraf dia ni aulia ilah. Nak ayat taubat ni bila-bila masa tu tengok kita ni sempena bulan Ramadan yang Allah Taala kata az-zunub maghfuratun. Sekali dosa aku nak ampun, pahlaning kita tak minta lagi. Kita tak semayat taubat lagi. Mana? Islam melekat nama sahaja. Dan yang keduanya Nabi sebut, yang ketiganya, yang pertama jangan kita putus rahim, yang keduanya orang panggil jangan makan benda yang memabukkan. Sampai mati orang panggil dah. Dan yang ketiganya doa yang Allah tak terima walaupun bulan Ramadan, walaupun malam Lailatul Qadar, ialah orang yang orang panggil aqul walidain, durhaka kepada kedua ibu bapa, menyakiti ibu bapa. Menyakiti ibu bapa. Ada orang yang menyakiti dan durhaka kepada kedua ibu bapa ni, sebab kita kena ingatlah anishkurli wali walidayya, mu nak dapat redha Allah, kebaikan daripada Allah tu, hendaklah mu kena redha kepada kedua ibu bapa mu. Kalau ibu bapa mu sakit hati kamu, orang panggil gelu gesah dengan mu, hak ni tanda alamat bahawa kamu tu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita durhaka kepada kedua ibu bapa. Dia kita nak habis hadis ni sekalinya, dia keduanya Nabi sebut tidak akan tinggal daripada agama melainkan menjadi adat resam. Benda agama jadi adat. Lepas tu pula Quran yang kita nak sebut ni, la yabqa minal Quran illa darsuh. Tidak akan tinggal daripada Quran melainkan menjadi alat bacaan aja. Baca Quran 4 kali habis, 5 kali habis, tapi gapo pengajaran? Hak pengajaran kita baca tu sudah. Bukan kalau boleh, biar boleh lah. Mana kita belajar, ambil faham lah gapo itipati arti kandungan Al-Quran. Sebab apa? Amalan perbuatan kelakuan kita ni jangan membelakangi, jangan menyalahi, jangan menyelewengi, dan jangan orang panggil tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Ini panduan pengajaran Al-Quranul Karim. Di samping mereka ada jaga kita, kita kena ingat orang ada sekeliling kita ni berarti ustaz tu kejap sedap. Sebab kita ni dalam bulan Ramadan ni bulan tarbiyah, tengah ulama sebut bulan didikan. Sebab apa? Sebab setan dia rambat nafsu tak ada. Kita ni tak ada, setan jin tak ada, hak tinggal lagi nafsu semata-mata ya. Kalau Nabi sebut dalam sebuah hadis dia, apabila Allah Taala jadi akal fikiran ni dah, akal fikiran ni apabila jadi akal, dia tanya akal, dia panggil akal lagi, mengadap dia tanya man ana man ata, siapa mung siapa aku. Lalu akal tu dengan direct jawab lalu, ana abdi anta rabbi, aku hamba mung Tuhan aku. Apabila Allah Taala jadi nafsu, panggil tak mari, panggil nafsu tak mari. Siapa Allah Taala ambil sumat dalam neraka panas, wa naik duduk dalam neraka panas ni, wa naik tanya man ata man ana anta ya kata. Kerah tak kerah nafsu kita. Wagi neraka sejuk 1000 tahun duduk situ, naik sejuk ketah tak nampak, biru ketu lah ramai, bukan biru ketu, biru kelabu dah bakal. Naik tanya siapa mung siapa aku, mung aku dia kata. Masuk dia neraka lapar, tak tahan rupanya orang lagu tu dia. Kita nafsu kita ni tak tahan dengan lapar rupanya. Tapi Allah kita pun hak agama kecil sedap juga Allah. Kita tak segi ke orang panggil kalau majlis buka puasa lebih kurang 2 kali 5 kali ngasih ni. Dia ingatlah dia orang panggil kita pergi buka puasa ni, dia ada adat dia makan ni. Kalau dia bicara dalam agama, walaupun orang panggil haram kita minta tak cukup, dia ayat-ayat 3 buku, jangan kita tenang belakang dua-dua. Ni kalau kita pergi buka puasa ni orang ramai ni akhir buka puasa ada pergi orang panggil, marin kita jatuh air mata. Nyanyi kau orang tua tu.
Kita pergi adalah orang tina buat acar pisang. Acar pisang. Oh yang kata kita berhidup, kata ambil poci makan. Kita tak makan. Makan daging orang sikit je orang ayam mahal bukan kita. Kita week dia. Pak acar pisang ambil poci makan babi. Gui acar pisang tu lidah tu kita pun buka. Ambil asal penuh. Hak ni ambil so, hak ni ambil dua, tinggal so. Biarlah dia ambil. Nak royak cebok apabila duduk dalam hidang dia. Orang mari tu cukup dah tu. Kita ni kena pakai taksi, jangan kita lapar. Orang ni bosok lapar pemung kau. Patanya dosa kodok. Orang lapar ikut apa kita? Kita dah mari, orang tak bagi nak bagi, nak cebok bubuh lebih dengan dia. Tinggal celis toko. Apa orang kita tak tahu? Dosa kodok. Nak tanya pakai taksi lah kena hari 5 buku kita 5 orang pakai cobek sikit seorang ada orang makan sangat tak cukup tu orang panggil apa orang makan pamu kecek boleh pala ke tak puasa 8 hari tutup pakai wutus situ dah tengok jatuh buku situ je ada dia kata tak apa dik dia kata tak apa dik nak kita bukan suka nak kita dah tak apa dik dia kata tak apa dah pun cip hias habis ambil tak apa ni tak apa mami dia nak royak sampai setengah tu dah hak muda lagi dah nak cebok lauk habis enggak bubuh kau dia wah timu orang panggil kau dia ayah ikan 3 rasa tinggal pala klik orang tak ber lagi apa cobek boleh pinggir Allah ngam makan pergi makan lembu tengok dia orang ramah ni bagilah dia nulapa juga dia puasa juga bagi hormatlah dia tu orang tua ada kalau boleh mu cobek orang panggil ibu lah pinggir dia tu ada ya tengok mata kita tengok makan Allah siap pocik ni tak okay, kita nak ambil lebih pinggir dia nak bubuh jangan kita sebut juga kata lepas pada ni bol memang buat gini kata tengok orang tua tu makan kau baca bisik nyanyi dia puas cemu dah makan baca bisik tu nuai habis tanggut tu apa kira apa nafsu tak bagi nafsu boleh mengaku lapar akak naik dah last kali saya sebut dah cerita nafsu ni Rabi'atul Adawiyah ada nak ayat Allahu Akbar ni mulia aulia illah dia semaya sabar 1000 kak pun jalan lah Tuhan nak ayat fikir dia bukan 20 50 ni rawasnya dia dah mana apabila mati tu lelaki dia dah apabila mati tu lelaki Rabi'atul Adawiyah dah bukan cala-cala orang Hasan Basri gitu ni Hasan Basri orang aulia illah sama-sama tu wali ni orang panggil dia orang yang dekat rapat dengan darjat tinggi dengan Allah Ta'ala tapi ayat ni ayat nafsu jadi apabila mati tu lelaki Rabi'atul Adawiyah orang puji seorang dia pun pergi lah ajak saing-saing dia pergi nak tunis lah nak bini lah Rabi Adawiyah ni orang payah juga nak cari orang tino orang panggil hak semaya siapa beri buka apa ni apabila pergi masuk panggil wisalah dia pun izin masuklah dengan saing-saing dia Rabi'atul Adawiyah pun jatuh tabik duduk di belakang tabik marilah lalu Hasan Basri pun sapalah gapo hasrat dia mari ni dah aku mari ni kerana untuk memakimu mati lama dah tak kira duduk sorang dah bahawa amal ibadat ni ganda-ganda orang panggil dengan rumah tangga dengan gapo dia bini ni orang panggil berganda-ganda ibadat dia kata betul lelaki aku mati lepas tu betul dia kata amalan berganda-ganda tapi boleh dia kata dah mu mari ni tujuan apa dia kata aku mari nak tunemu nak ambil buat bini aku lepas tu apabila dia sebut lagu tu Rabi'atul Adawiyah pun tanya dia kata boleh di kalangan mung ni bukan mung lah siapa-siapa pun orang dekat-dekat belakang mu nak bini boleh ngaku aku nak tanya 4 soalan ya aku nak tanya 4 soalan ya kalau mu boleh tanya 4 soalan ni siapa boleh jawab dia tu lah hak jadi bini aku itu lelaki aku soalan yang pertama dia tanya dia kata kita semua ni orang panggil mati tak kita ni mati apabila kita mati kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita mati ni boleh raya ke tak aku ni mati husnul khatimah ke suul khatimah dia tanya siapa sorry
Dia kata kita mati semua. No. Pamu goyak. Soalan akunya, aku ni mati baik ke mati jahat? No. Asal bahasa dia kata, hazal ghaib la ya'lam illallah. Ni benda ghaib ni dia kata. Tak ada siapa tahu ni malaikat Allah Taala. So tak boleh jawab. No. Lepas tu yang keduanya pula dia tembuk, dia tanya, no. Apabila dah mati dah kita ni dah. Soalan dia, apabila kita diletak dalam kubur, mana? Kena soal makan kaki. Mana? Kena soal makan kaki belakang ni dah. Cuma kaya, aku boleh jawab kau dok soal dia lagi. Rabi'atul Adawi tanya dia dah. Ya saya basari, cuma kaya aku. Apabila mati sekali lagi diletak dalam kubur, orang kelik belakang, apa mari makan kaki? Tanya setiap hamba dia. Lepas tu kaya, aku boleh jawab kau dok. Mana? Kata ni benda gaib, tak tahu ni malaikat Tuhan aja, siapa dia boleh jawab, siapa dah. Mana? Lepas tu soalan yang ketiga dia tanya, apabila dihasyar, dihimpun segala manusia di pada mahsyar, diberi surat amal, nak ginuh di neraca Allah Taala. Lepas tu Allah ui kat aku ni tangan kiri ke tangan kanan? Oh, tu tak tahu. Hak ni tak Allah lah tahu. Ada. Lepas tu jelas sekali dah mutali jawab belakang kat dia kata, aku nak tanya soalan yang keempat dah. Apabila sudah timel apa semua gak dah. Dihasyar manusia, dihimpun manusia ni dah. Dua parkah, mana dua puak saja. Satu ke syurga, satu ke neraka. Pahaku ni Allah ambak ke syurga ke ambak ke neraka. Kena. Lalu dia kata pak soalan aku tak boleh jawab belaka. Lalu kata Rabi'atul Adawiyah, kau ada aku Hasan Basri dan mu tak boleh nak jawab gak, aku nak wi bonohlah soalan cepumah kepadamu. Ada supaya mu mikir. Dia kata aku nak tanya, Tuhan wi akal, kekuatan akal ni berapa juzuk, berapa bahagian? Dia kata 10. Akal pemikiran kan. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran secara direct, an-nisalu ar-rijalu qawiyun 'ala nisa. Pentadbiran pengurusan ni lebih orang jantan dengan orang lelaki, sebab akal dia panjang sikit nak banding orang tino. Dia kata Allah Taala jadi akal ni berapa bahagian? Dia kata 10. 10 ni 10 ni 9 ke laki-laki akal pemikiran dia. Nak kuat laki-laki, 9 laki-laki sa kepada perempuan. Mana perempuan ni akal pendek tak ada mikir. Betul dia kata. Lepas tu Allah Taala jadi nafsu apa? Nafsu. Dia kata nafsu 10 juga, tapi 9 kepada orang perempuan, 1 kepada orang lelaki. Akal, kekuatan akal 9 kepada laki-laki, 1 kepada perempuan. Kekuatan nafsu 9 kepada perempuan, 1 kepada laki-laki. Hari ni mung kata mung mati, mung kata mung disoal, suratan mung dah tahu ke mana, mung ni ke syurga ke neraka, dah mung hasa apa mung tak boleh kawal. Aku nafsu hasmillah aku boleh jaga, kata. Rabi'ah tu jawab dia. Mung akal fikir hasmillah bila mikir kuat pada retina tak boleh jaga. Aku nafsu kuat segala-galanya. Bismillah nak banding dengan Musa, aku boleh jaga. Apalah kamu dengan Allah Taala. Asal Basri turun tak tangguh jerit orang panggil 40 hari bercoba dengan Allah Taala. Gak kita orang lik biasa ya, orang panggil berkecek serah hati, nyekik hati tu biasalah, engkau tak jadi apa orang panggil dah. Lepas tu lagu mana puasa kita? Puasa kita mana? Ada pahala tak ada? Tak. Betul lah Nabi sebut kam min sab ilal ju' wal as. Berapa ramai orang yang puasa di kalangan umat dia tak ada hasil daripada puasanya, malaikat lapar dan dahaga saja. Ada. Jadi saya rasa kau dah tu dululah orang panggil dah. Kau nak sebut banyak ni kita bawa kitab Durratun Nasi ni semua muka surat tak habis lagi. Ada. Hak ni dah apa pula bab rahsia puasa. Ada. Hak tulis lagi kau nak bincang habis ni cerah. Ada. Jadi nak klik dah sedap juga ada. Walaupun tak makan pun lapar juga. Ada. Lapar juga, ceruk perut juga. Ya ralik masa ni maaflah bukan nak kata orang kita pun rajin juga ketika ngatuk lajak ke ada. Oh kadang-kadang tu kena orang mati ni klik pukul 3 pukul 2 balik. Pan ni pamai subuh tu gak kena bukan kita jadi timel gak assalamualaikum klik nak cari batak. Tidur dah ni masa ni dah. Gak kita budak-budak juga hidup mengajar negara pala kaya tak ada juga orang panggil dah. Jadi insya-Allah sedikit sebanyak mudah-mudahan menjadi peringatan dan pengajaran pada kita. Saya minta maaf banyak tak apa yang disapa itu tidak menepati dah kehendak asrat orang sini ataupun kelemahan kekurangan ya apa yang saya sapa tu memanglah
benda tu kejahilan dan ketidaksempurnaan yang ada pada diri saya. Yang baik jadilah panduan dan pengajaran, yang tidak baik jadilah sempadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya muallimal hikmah allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.